Assalamualaikum, selamat pagi. Ucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Diharapkan anda sihat semuanya. Terkejut lambat sikit. Lambat sikit? Sebab tadi wakil lambat. Dia macam... Oh ya, saya tambah satu lagi bunyi. Itu. Sihat Alhamdulillah, Faria sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ya, kita harap anda semua sihat di luar sana sambil menantikan giliran anda untuk melakukan vaksinasi dan menanti hari-hari yang mendatang ini semoga sihat sejahtera. Kalau tak sihat pastikan dapatkan rawatan. Ya, dan kami seperti biasa bertiga hari ini, saya Ali Iskandar, Faria On dan di hujung sana yang sedang menanti untuk disapa. Sebelum tu kita cakap hari ini lah hari Khamis dah kita kan dah pertengahan 18 Mac 2021 bersamaan 4 Syaban 1442 Hijriah. Ya, kita berdua marilah kita menyapa. Ya, kita sapa dulu lah. Rakan kita dulu boleh Sofia, okey ke tu? Saya disapa. Assalamualaikum semua kawan-kawan, sihat semua ya. Alhamdulillah. Dan pastinya ya kita bertiga hari ini tentunya banyak pengisian yang kita ingin perincikan. Semalam sebenarnya ada dikongsikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri antara banyak bantuan yang diberikan kepada keseluruhan rakyat. Sebelum ini kita mendengar penjana, permai, banyaklah, dan kali ini adalah satu yang dinamakan sebagai pemerkasa untuk memberikan jump start atau melonjakkan ekonomi kita. Sebenarnya baguslah tahun ini kita melihat vaksin dah ada, fasa 1 untuk program vaksinasi dah bermula, dan ini pula dari sektor ekonominya kita pun akan melihat sedikit pergerakan juga. Kita melihat bagaimana kerajaan ini mengambil langkah untuk macam mana kita mengawal ataupun menyelesaikan sesuatu masalah yang membabitkan rakyat dan juga ekonomi negara disebabkan oleh ancaman virus pandemik COVID-19 ini. Betul. Jadi sebelum ni kita dengar bagaimana amanat setahun Malaysia Prihatin kan. Dua fokus utama diberikan iaitu bagaimana untuk menjaga ataupun melindungi nyawa rakyat dan juga bagaimana memacu semula ekonomi ini. Ini saya rasa semalam satu lagi roh yang membawa sinar buat rakyat Malaysia melihat macam mana ini antara usaha yang diberikan oleh kerajaan untuk melonjakkan kembali ekonomi. Kita dah ada bagaimana vaksin telah ada. Okey, itu satu. Maknanya mengawal penularan COVID itu sendiri. Keduanya, itu dia seterusnya. Ini saya rasa kita perlu melihat sebaik mungkin apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Jangan kata kerajaan tak buat apa-apa. Ini adalah demi kesejahteraan kita semua. Betul. Ya, betul. Ya, jadi itu yang kita dapat kita lihat banyak juga kan penambahan kan. Betul. Ya. Kita bercakap daripada awal dahulu bermula dengan Prihatin sebanyak 230 bilion, kemudian disusuli dengan Prihatin. Ini selepas adanya luahan dalam kalangan peniaga kecil dan sederhana kan, pengusaha kecil dan sederhana, kemudian diwujudkan Prihatin plus, PKS plus, kemudian adanya penjana diikuti dengan Kita Prihatin, kemudian disusuli dengan perkara yang lebih besar iaitu Belanjawan 2021, kemudian ada Permai dan akhirnya yang terkini adalah pemerkasa. Inisiatif ini kita lihat susunannya begitu strategik sekali kan, dan bagaimana kita memanfaatkannya perlu dilakukan dengan sistematik dan strategik juga. Ya, kita macam tak maulah tunggu komplain, padahal dah disusun atur dah ni, macam-macam peluang yang ada ni. Saya rasa semakin jelaslah kita dapat lihat kan, bagaimana aturan dan juga strategi kerajaan untuk orang kata handle lah masalah COVID-19 ini. Bila kita lihat sangat menyeluruh kan, kita lihat ada belia, kita ada wanita, lepas tu bagaimana OKU golongan rentan di bandar dan B40 tu sendiri, saya sangat menyeluruh daripada kecil-kecil sampai tong gas pun kan nak dapat pun ada juga dia punya kan inisiatifnya. Cantik sungguh percaturan tu, dan akhirnya kita melihat ke inisiatif kerajaan untuk memastikan kita selamat, vaksin pun ada, dan setiap kelangsungan butiran untuk ekonomi kita itu juga diteruskan. Diharapkan kalau kita menerima bantuan itu, janganlah kita mensia-siakan dengan membelanjakan sewenang-wenangnya tanpa ialah sedikit sebanyak planning kita sendiri untuk ekonomi dalam rumah kita. Baik, kalau boleh kita nak meninjau pula antara angka terkini COVID-19. Dicatatkan setakat semalam kes baru sedikit peningkatan daripada hari yang sebelumnya, 1,219 kes, dan ini menjadikan kes keseluruhan di negara kita sebanyak 327,253 kes. Dan so tentunya kita masih melihat
ialah angka sembuh lebih tinggi daripada angka positif, alhamdulillah. Dan ini antara yang boleh kita kongsikan yang top 2 ataupun 2 teratas, yang hijau adalah lebih daripada yang kuning iaitu positif baru. Sebanyak 1,220 kes kematian dan setakat ini kita kongsikanlah antara pecahan kes mengikut negeri. Di Selangor masih tertinggi tetapi banyak penurunan dapat kita lihat, sebanyak 499 kes di Selangor, diikuti dengan Sarawak dengan 225 kes dan Johor sebanyak 169 kes baru. Jadi inilah dia, kita sejak hari pertama sehingga kini kita masih memberikan angka terkini COVID-19 dan semoga ini menjadi peringatan. Kita dah memacu ekonomi kita dah keluar bekerja dan sebagainya. Janganlah kita lupa yang kita bertarung sepanjang setahun ini untuk mengurangkan atau menurunkan angka sehingga yang dapat kita lihat pada ketika ini di skrin kita. Dan itulah antara yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan digit COVID-19 yang terkini. Dan itulah dia kan, kita sekarang masuk fasa 1, insyaAllah fasa kedua dan fasa ketiga ni kita harapkan ialah mungkin lebih ramai lagi yang telah pun mendaftar untuk mendapatkan akses kepada vaksin tersebut. Angka naik sikit berbanding semalam. Semalam dah 10. 10. Ya. 29. Kemudian dah naik 12 boleh. Tapi sikitlah, kita harapkan ada penurunan lagi sehingga menjadi 3 angka. InsyaAllah. Amin. Sebab banyak juga aktiviti yang sekarang ni macam dah dilonggarkan sedikit kan. Ya, betul. Apatah lagi kan dah boleh mengimarahkan masjid juga selepas Ya, betul. kan, Bazar Ramadan, bazar raya boleh. Jemaahnya. Kita mengharapkan Ramadan kali ini, tahun ini dapat kita bersama-sama mengimarahkan Ramadan itulah, sebab tahun lalu kita dah terlepas satu tahun yang sangat perik. Sebenarnya permulaan kita menerima bagaimana kehidupan normal baru tu perlu kita serap dalam kehidupan kita. Baik, kita nak kongsikan terlebih dahulu artikel akhbar hari ini. Tadi kita bercakap berkenaan dengan projek strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, itu Pemerkasa. 20 bilion ringgit Malaysia telah disalurkan untuk membantu rakyat dan juga untuk berkukuhkan ekonomi negara. Jadi di halaman hadapan berita harian ini telah jelas dipertunjukkan bagaimana antara skim dan juga program utama membantu rakyat. Atas ini 2 bilion ringgit untuk peruntukan tambahan vaksin. Lepas tu 1.2 bilion ringgit peruntukan bantu individu yang hilang kerja. Manakala 3 bilion ringgit subsidi untuk had kenaikan harga petrol dan juga diesel. 100 juta ringgit untuk bantuan barangan dapur bagi 300,000 isi rumah. Manakala diberikan 300 ringgit ini untuk subsidi beli telefon atau gadget bagi keluarga B40 yang mempunyai anak bersekolah. Kan kita cakap tadi ada juga penambahan allowance. Ini kepada pekerja OKU, golongan OKU diberikan RM300. Kali ini kan kita cakap, sebelum kita cakap berkenaan dengan pelancongan kan, macam mana telah dibenarkan juga. Ini RM1,000 untuk pelepasan cukai individu kalau beli package pelancongan. Maknanya ini rangsangan untuk pergi melancong menggunakan package pelancongan. Kalau kita tengok, betul. Kalau kita tengok balik, dia bagi insentif, dia macam kita sama-sama menjaga ekosistem ekonomi itu dia panggil kita jaga kita. Kan. Dia bagi ni, kita kena bagi kat sini pula sini. Jadi saya rasa ini antara strategi yang sangat bijak lah. Kalau kita baca pahalusi betul-betul di berita harian, muka surat daripada muka halaman hadapan tu, surat 2, 3, 4, 5 sampai muka surat 6 tu semua memberitahu, memperjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan Pemerkasa. Okey. Itu lagi. Ada berita lain yang nak dikongsikan ataupun sebentar tu Sofia nak ke Metro dulu? Kalau boleh kita ke Metro dulu. Ni antara yang menggemparkan juga sepanjang tahun kita masih mendengar kes seperti ini. Seorang lagi kanak-kanak kecil menjadi mangsa akibat tertinggal di dalam sebuah kereta, dan di halaman utama ada ditunjukkan juga gambarannya, dan di perincian halaman ke-8 sangat menyayat hati. Ibu dapat rasa haras tahan sakit. Wanita redha anak maut dipercayai tertinggal dalam kereta. Naluri saya sebagai ibu dapat dirasakan anak saya Muhammad Haras Aryan Muhammad Hafizi menahan sakit sebelum dia menghembuskan nafasnya kerana nampak bibir gelap. Itu yang dikongsikan oleh ibu kepada Muhammad Haras Aryan, 3 tahun, ditemui tidak sedarkan diri dalam potong wajah milik pengetua tadika kemarin selepas mangsa dipercayai tertinggal di dalam kereta lebih daripada 4 jam.
Dan dalam kes ini tentunya pengetua tersebut telah pun direman 3 hari untuk membantu siasatan. Difahamkan sebelum itu terdapatnya seorang lagi kanak-kanak yang berada di kerusi hadapan telah pun selamat, tetapi tertinggal pada adik ini. Dan kami mengharapkan agar segala perincian penyiasatan akan berterusan untuk memastikan keseluruhan kes ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Dengan itu kita ucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan semoga diberikan kekuatan untuk mengharungi hari-hari yang akan datang ini. Itu di halaman yang ke-8 Harian Metro. Okey, kita nak kembali bersama Fahri. Ini berita menggemparkan juga semalam berjaya tular. Ini diberitakan di halaman ke-21, gerai di Pasar Keramat terbakar. Kita tahu bagaimana pasar ni kan, bangunan rumah-rumah juga sangat rapat kan. Jadi itu antara punca jugalah, binaan terlalu rapat, punca kebakaran cepat merebak. Jadi binaan gerai yang terlalu rapat ni tak ada dinding pemisah, dipercayai menjadi punca deretan gerai di Pasar Datuk Keramat terbakar dan merebak dengan cepat petang semalam. Jadi menurut Komander Operasi Kandan Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Fahmi Abdul Rahim berkata, kebakaran membabitkan deretan lot gerai dianggarkan berkeluasan 60 meter persegi setiap satu. Jadi struktur gerai yang berada dalam keadaan rapat inilah sebenarnya yang menjadi kemungkinan besar mengakibatkan kebakaran sangat cepat merebak. Kita sedia maklum di Pasar Keramat ni pernah juga pada tahun 2007 pernah juga terbakar sekali. Jadi ini berlaku sekali lagi kebakaran di sini. Jadi kita harapkanlah mereka peniaga kan yang ataupun penduduk yang tinggal di sini ni tabah dengan apa ujian yang dilakukan, yang ujian diberikan. Apatah lagi kan kita nak menyambut Ramadan. Ya, itulah dia. Ini satu cabaran yang amat mungkin dugaan yang besar juga buat mereka. Kita doakan yang terbaik untuk mereka semua. Ya, kita bercakap tentang situasi ekonomi tidak menentu, kan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan sebagainya, kemudian ditimpa dengan musibah sebegini. Semoga segala urusan untuk memperbaiki keadaan ini dapat dilakukan dengan lancar, insya-Allah. Okey, saya nak kongsikan di akhbar New Straits Times. Dah lama kita tak ambil muka surat belakang kan, jadi kita pilih muka surat belakang lah. Ya. Wah. COVID drama at All England di sebelah belakang ni kalau kalau kita baca, as Malaysian shuttlers prepare to take to the court in Birmingham, it emerges that some participants in the prestigious tournament have tested positive for COVID-19. Bermakna terganggu sedikitlah pertandingan All England, badminton All England ini. Ya, muka surat 46 ada perinciannya. Safer to have a military like SOP. Adakah itu yang bakal dilaksanakan untuk pertandingan badminton bertaraf antarabangsa ini? Perlunya SOP yang ketat, ya, kerana adanya kes positif pada dalam kalangan mereka yang terbabit di All England tournament ini. Jadi kalau saya boleh kongsikan sikit, disebut di sini, a statement issued by the Sports World Governing Body said the Badminton World Federation and Badminton England can confirm that a significant number of COVID-19 tests conducted for participating teams at the All England Championships were deemed inconclusive, and as a result, the samples will be rerun. Jadi ini antara kenyataan yang disebutkan oleh pihak yang berwajib lah. Jadi kita nantikan, maknanya cabaran-cabaran di sektor sukan juga masih lagi dilalui. Walaupun dah kata dah boleh buat aktiviti bersukan dan sebagainya, kemudian nak hantar ke pertandingan luar negara, ada juga cabarannya seperti ini. Sabar sikit lagi Ya, insya-Allah. Sebab kita lihat bagaimana sedikit demi sedikit kan betul. berfasa lah sebenarnya. Kerajaan sedang memikirkan bagaimana untuk kita kembali, dan kita sebenarnya perlu lakukan tanggungjawab kita menjaga apa yang perlu dijagalah sebenarnya. InsyaAllah. Baik, kita kembali kepada Sofia. Ini pun tular semalam juga. Ya. Betul. Ujian demi ujian lah saya boleh kira. Dan semalam saya sempat juga untuk melihat dikongsikan oleh Fitri Yahya, sempat untuk ke Melaka untuk melihat keadaan pokok ini yang sebelum tumbang. Kita berbincang berkenaan pokok warisan Melaka yang berusia lebih 100 tahun telah pun tumbang. Dan mendapatkan perincian yang selanjutnya, kita bersama dengan Datuk Zainal Abu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
Sihat ya? Ya, saya. Alhamdulillah. Okey, ya. Alhamdulillah. Saya sihat, alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Datuk, semalam tular antara gambar-gambar yang kita melihat pokok ikonik ini yang berusia lebih 100 tahun ini telah pun tumbang dan tentunya pokok inilah yang telah pun berada di sana dan menjadi antara ikon di kawasan terbabit. Mungkin Datuk nak kongsikan sedikit sebanyak perasaan melihat keadaan ini dan mungkin ialah perancangan selepas ini. Adakah terdapatnya inisiatif untuk menggantikan pokok itu dan sebagainya? Datuk. Ya, terima kasih Sofia. Selamat pagi pendengar Malaysia. So, saya berkaitan dengan apa yang tular itu memang sebenarnya berlaku semalam pagi. Dan pokok ini dipercayai berusia lebih 100 tahun lah. Kalau kita tengok usia clock tower itu mungkin 120 tahun. Jadi apa yang berlaku setelah apa yang kita lihat pagi semalam, tentulah satu yang agak menyedihkan kerana pokok ini juga merupakan pokok warisan yang terletak di sekitar Victoria Mountain di Melaka yang terkenal sebagai destinasi pelancongan. Dan pokok ini sebenarnya adalah pokok yang begitu lama menjadi ikon dan juga menjadi simbol ketika sebelum merdeka lagi kita tahun 1957. Pokok ini pun telah ada di sana. Mengikut pada sejarah, kajian-kajian sendiri, pokok-pokok ini adalah antara laluan Tuanku Abdul Rahman ketika mengisytiharkan kemerdekaan. Wow. Jadi diameter pokok ni lebih kurang 1.8 meter, maksudnya besar pokok ni. Dan sebenarnya apa yang berlaku mungkin disebabkan cuaca, keadaan angin yang kencang pagi, dan kebetulan pokok ini juga kemungkinan pasti dalam siasatan. Mungkinan juga ada berlaku kerusakan mungkin pada bahagian akar. Kalau kita tengok daunnya hijau, tapi memang pokok telah berusia. Jadi dari segi apakah perancangan, tengok sudah tentu kita telah pun menyediakan beberapa batang pokok untuk pergantian dalam spesies yang sama, iaitu spesies pantai laut ni. Baik. Dan kita akan gantikan, dan kita telah pun kenal pasti pokok-pokok yang akan digantikan dalam spesies yang sama dalam usia 2 hingga 3 tahun begitulah. Baik. Ya. Kita gembira mendengar ada inisiatif yang begitu pantas sekali untuk diadakan untuk memastikan bahawa ini adalah tanah warisan dunia boleh dikira dan ini antara ikonik, pokok ikon yang pastinya dinanti-nanti untuk dilihat oleh semua pengunjung. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sedia meluangkan masa dan kami mengharapkan agar segalanya dipermudahkan selepas ini dan proses pembersihan juga tidak mengambil masa yang begitu lama. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Baik, itulah dia. Tadi kita bercakap dengan Datuk Zainal Abu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Nah, itulah dia menjadi peringatan selepas ini kalau kita boleh berkunjung satu hari nanti ke Melaka semula. Kita harapkan agar kita semua sebagai pengunjung menjaga segala apa yang berada di sana dan jangan kita merosakkan dengan tidak menjaga seperti mana ia sepatutnya berada di situ. Kita akan bersama dengan Ali Iskandar untuk perkongsian seterusnya. Silakan Ali. Terima kasih. Kita bercakap tentang pokok-pokok yang berusia ni kan di Kuching Sarawak juga ada di hadapan di Padang Merdeka di Kuching Sarawak yang berusia lebih 100 tahun juga, yang sangat-sangat ikonik. Okey, dan kita nak berbicara pagi ini sedikit tentang apa yang tular baru-baru ini beberapa hari lalu, ekoran nahas yang membabitkan seorang pelajar yang dikatakan membuat hantaran mesej kepada rakan-rakannya memohon maaf dan sebagainya beberapa hari sebelum beliau mengalami kemalangan dilanggar pacuan 4 roda. Jadi perkara ini menjadi tular kerana ramai yang dalam kalangan yang membaca perkongsian ini menyatakan barangkali ini tanda-tanda terakhir sebelum seseorang itu meninggal dunia. Sejauh mana kita sebagai umat Islam khususnya melihat kebenaran perkara-perkara seperti ini? Kita nak dapatkan pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Ahmad Fawaz Fazil di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas tak? Jelas, Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar semua okey? Kami Alhamdulillah sihat adanya. Ustaz, barangkali Ustaz juga berkesempatan untuk membaca perkongsian berkaitan dengan pelajar yang menghantar WhatsApp kepada kawan-kawannya minta maaf, minta halal makan minum dan sebagainya. Kemudian beberapa hari selepas itu
beliau mengalami kemalangan dan andaiannya ialah ini antara perkara-perkara yang barangkali memberi gambaran seseorang itu akan pergi buat selama-lamanya. Dari perspektif Islam barangkali Ustaz ada pandangan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang kita kena tahu, mati ni benda misteri, tak ada siapa tahu. Bi'ai ardin tamut. Tak ada yang kalau kita tahu, kita tak pergi kepada tempat kita nak mati ni. Dan penjenayah tak akan melakukan jenayah. Cuma kadang-kadang kita rasa macam mungkin ajal dah dekat, ada alat kita sendiri yang rasa. Dan apa yang kita rasa kadang-kadang benda tu betul-betul terjadi. Sebab tu kadang-kadang kita minta maaf, kita nampak rajin baca Quran, ataupun kita bersembahyang kerana mungkin itu Tuhan bagi ilham kepada dia. Tapi secara realiti dia takkan tahu. Sebab kalau kita tahu, tak ada orang buat jahat lah. Ya. Dan memang Allah Ta'ala jadikan kematian ini misteri. Tetapi tidak mustahil Allah Ta'ala bukakan alamat-alamat tersebut kepada orang yang dekat dengan dia. Baik. Ya. Seperti Rasulullah, Allah sendiri i'lankan dalam Al-Quran akan dekatnya wafatnya, seperti datangnya surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Jadi bila ayat tu datang menceritakan kemenangan Islam, Nabi dah faham Nabi akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Itu Nabi. Dan sebahagian awliya mereka diberi alamat saja, tapi time dan juga tempat spesifik kita tak tahu. Kita pun Pak Fitri, kadang-kadang kita pun rasa macam nak mati. Itulah dia. Tapi tak mati. Tak mati lagi. Dia tak mati lagi. Tetapi sebenarnya perasaan macam tu bagus. Kerana dia menyebabkan kita ini berfikir semula. Sebab tu Nabi kita apa? Aktiru min zikri hadhi min ladzat. Sebutkan banyak benda-benda yang memotong kelazatan, iaitu menyebut kematian. Maksudnya dia bila sebut mati ni, syahwat kita ni dapat dikontrol semula. Dan macam saudara kita yang meninggal itu, mungkin dia dapat macam ilham. Jadi dia rasa kalau aku mati ni, baik aku minta maaf. Dan makna dia perasaannya cepat apa yang dia jangka. Atau doktor pun bila dia baca kes history dia patient, dia dapat tahu nyawa seseorang tu dah dekat. Tetapi dia pun tak tahu nak mati bila. Ya. Tetapi alamat-alamat itu satu benda yang biasa. Kadang-kadang kita yang perasan, kadang-kadang orang yang berpengalaman seperti doktor perasan, seperti mana Sayyidina Rasulullah, bila Al-Abbas keluar daripada melihat Rasulullah, dia dah tahu dah itu tanda-tanda orang Quraisy nak meninggal. Makna dia berdasarkan pengalaman, dia menunjukkan kepada benda itu tidak mustahil. Alamat tu ada, tapi confirmation tu belum pasti. Jadi itu di antara. Tapi kita ni biasalah di Malaysia ni, kalau orang mati tu macam-macam andaian tu ada. Okey. Nanti baik pun saya nampak dia berubah. Tapi kemungkinan boleh. Tapi kita tak boleh jadikan sebagai satu kepastian yang yakin. Kadang-kadang orang tu tak tahu pun dia nak mati. Tengah gelak meninggal dunia. Itulah dia. Yalah, barangkali masyarakat kita ni cenderung untuk melihat perkara-perkara yang berlaku sebelum seorang itu meninggal dunia itu sebagai petanda, ya Ustaz. Daripada dulu kalau kita tengok drama, memang ada drama sebut 40 hari sebelum kematian. Sebenarnya kalau kita tahu kita nak mati, takkan ada orang buat maksiat. Esok nak mati kita nak buat maksiat. Itulah dia. Kita akan bertaubat kepada Allah walaupun kita rasa, sebab Tuhan sebut dalam Al-Quran, bila kita dah nampak ajal, semua orang akan bertaubat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Masa tu kita saja yang tahu, orang lain tengok alamat je lah. Kita kata berdoa kepada Allah, ya Allah lanjutkan sedikit usia aku nak bersedekah. Dan semua orang akan sebut macam itu, macam kita nak meninggal. Tapi ajal ni cepat sangat, dia berlaku dengan pantas. So kadang-kadang kita tak sempat nak melakukan apa yang kita inginkan. Baik. Ustaz, pandangan yang padat dan ringkas. Terima kasih banyak atas perkongsian. Kita harapkan yang di luar sana menonton ini faham tentang misteri ini. Dan adalah misteri. Itulah dia. Rahsia. Dan sedikitlah terakhir kalau boleh saya dapatkan daripada Ustaz. Sekarang ni kan kita berada dalam era media sosial ini. Jadi perkara-perkara sebenarnya ditularkan, dihebahkan, dan ramai yang ambil bulat-bulat tanpa memahami situasi yang sebenar dan sebagainya. Apa komen Ustaz tentang tindakan ini? Saya menasihati supaya etika membaca media sosial viral, yang pertama kita kena tahu sumber dia. Jangan terima, sebab orang zaman sekarang ni terlampau mudah menerima dan viral.
Yang kedua, kita kena dia melihat pada hakikat. Kadang-kadang gambar tu gambar lama, dipost mula. So penelitian dalam viral media massa ni sangat penting. Dan yang ketiga, jangan percaya bulat-bulat. Media sosial bukan tempat kita percaya bulat-bulat. Perlu ditapis banyak kali. Kita ada media sosial yang bersifat macam berita-berita di TV. Kalau mereka buat laporan yang salah, mesti orang saman. Jadi kita ambil tempat-tempat yang laporan yang betul. TV3, rahsia siaran yang lain yang mereka ni ditapis dahulu. Tapi kalau viral dalam WhatsApp, Facebook, itu kebanyakannya kita tengok adalah fake. Ya, baik. Kalau pendapat kena tabayun lebih lagi Ustaz ya. Sebab kadang-kadang kita terlupa, kita pun tersilap. Rupanya gambar tu dah lama dah. Betul. Kita Ya. jawab. Jadi perlu kita ada etika. Memang kajian menunjukkan kepada orang zaman sekarang ni mudah sangat. Mudah. Dan Nabi menyebut kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bima kulli ma sami'ah. Cukuplah orang tu buat dosa bila dia ni percaya, dia bercakap kepada orang lain apa yang dia dengar. Semua dia dengar dia cerita ke orang. Tak ada langsung sistem penapisan. Ya, itulah dia. Baik. Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian ya. Sama-sama. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz Fawaz Fazil memperjelaskan tentang perkongsian berkaitan dengan petanda-petanda sebelum kematian. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini ada tetamu kehormat bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Kita akan bersama dengan Menteri Kanan Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof untuk berkongsi lebih lanjut antara lain setahun amanat Malaysia Prihatin ini. Semuanya di MHI seketika nanti. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di TV3. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan kita dah melihat bagaimana banyak sekali inisiatif dan juga usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan kan kepada rakyat untuk memastikan masih berlaku perniagaan, ekonomi dan sebagainya. Itu menerusi sebelum ini ucapan ataupun amanat yang amat berhormat Perdana Menteri kita berkenaan dengan setahun Malaysia Prihatin. Dan hari ini kita nak bercakap lebih lanjut lagi berkenaan dengan bagaimana satu teknologi hijau ini yang patut kita sokong sepenuhnya. Tapi kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan ini bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Terima kasih kembalilah kepada pihak TV3 MHI khususnya. Baik. Tadi introduction tadi saya kenalkan sikit berkenaan dengan bagaimana setahun Malaysia Prihatin Datuk Seri. Kita sudah maklumkan bagaimana perancangan dan usaha-usaha yang dilakukan. Saya nak tanya Datuk Seri secara personal lah. Bagaimana Datuk Seri melihat secara keseluruhan kan? Bagaimana usaha-usaha, strategi-strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat, kesejahteraan rakyat itu dalam kita berdepan dengan dah setahun yang penuh cabaran, penuh dugaan berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi semalam kerajaan telah perkenalkan Pemerkasa. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sikit pandangan berkenaan dengan usaha ini. Memang benarlah. Bila kita angkat sumpah jadi kerajaan lebih setahun yang lalu, cabaran utama ialah dalam tempoh seminggu kita sudah memperkenalkan PKP. Disebabkan penularan COVID yang meningkat dan sebagainya. Dan dalam pendekatan itulah kita melihat bahawa kerajaan menumpukan pada pertama sekali untuk memastikan keselamatan kehidupan rakyat. Dari segi kesihatan, hidup mati rakyat kita kena jaga. Yang kedua, bagaimana pada masa sama kita kena imbangi kedudukan ekonomi. Sebab itu juga menjadi sumber kepada pendapatan. Kalau ekonomi tak baik, ianya akan memberi kesan pada rakyat. Dia ada 6 strategi, 6R yang telah diperkenalkan melalui AMOF, di mana kita melihat fasa ini yang kelima, iaitu Pemerkasa, iaitu untuk memulihkan balik ekonomi kita. Apakah langkah-langkah yang patut kita buat? Di samping langkah awal di mana banyak peruntukan yang telah disalurkan dengan ratusan bilion ringgit untuk bantuan pada rakyat, untuk pembangunan ekonomi kita dan sebagainya. Dalam konteks ini ialah 20 bilion tambahan dikeluarkan.
Pertama sekali fokusnya pada kawalan penularan COVID, yang 5 fokus tu. Yang kedua, pemakasaan ekonomi. Di sini peranan kita sebagai Kementerian Kerjaya Raya, di mana diperuntukkan tambahan 2.5 bilion ringgit khusus untuk menggerakkan ekonomi di peringkat akar umbi, iaitu kategori G1, kontraktor G1 dan G4. Khususnya untuk pertama sekali pemulihan disebabkan bencana banjir. Kita bukan saja kena COVID, tapi kena bencana banjir, banyak infra yang rosak dan sebagainya. Dan dengan itu kerajaan menyediakan peruntukan, dan peruntukan ini disalurkan melalui kontraktor G1, G2 untuk baik pulih dan juga menggerakkan ekonomi di peringkat akar umbi. Jadi ini salah satu cara untuk kita memulihkan ekonomi, dan diharapkan dengan pemulihan ekonomi ini ianya akan, orang kata, generatekan aktiviti ekonomi, dan dana itu akan turun dan menggerakkan ekonomi setempat. Ini yang kita fokuskan, di samping banyaklah perkara-perkara lain, bukan saja dalam infra dan sebagainya. Tapi inilah salah satu fokus. Dan di samping itu juga kalau kita lihat, dan program ini juga menumpukan kepada apa yang dikatakan the Sustainable Development Goal 2030. Keadaan kelestarian alam sekitar kita, ini juga menjadi fokus, di mana dilancarkan dana sebanyak $1 bilion US dilancarkan melalui sukuk, dan diharapkan ini nanti akan menggerakkan, berhubung kait juga apa yang pembuka kata tadilah, pada saya itu untuk kita melihat bagaimana Kementerian Kerjaya Raya boleh menggerakkan dasar hijau negara ini melalui inisiatif yang kita laksanakan. Datuk Seri menyentuh berkenaan dengan kelestarian alam sekitar ini, saya pasti ini antara banyak juga usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan, kan? Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan Kementerian Kerjaya Raya ini yang melancarkan baru-baru ini, Datuk Seri, berkenaan dengan program Solar Energy Purchasing SEP. Ini untuk bangunan Kementerian Kerjaya Raya dan juga Jabatan Kerja Raya JKR. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan SEP ini, teknologi hijau ini. SEP ini adalah Solar Energy Purchasing, adalah inisiatif dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli di bawah teknologi hijau, dasar teknologi hijau, dan juga inisiatif tenaga boleh diperbaharui. Dan kita selaku agensi teknikal kepada negara, kita menyambut dan menyokong dasar ini. Sebab itu kita bekerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad melalui anak syarikatnya untuk kita menggerakkan program iaitu Solar Energy Purchasing. Apa dia Solar Energy Purchasing? Adalah satu kaedah di mana kita akan letakkan solar di atas bumbung-bumbung bangunan, dan dengan itu ianya akan dapat membekalkan tenaga kepada bangunan tersebut, dan yang lebih penting, tenaga ini adalah tenaga boleh diperbaharui dan bersih. Dan itu matlamatnya. Dan yang bagusnya ialah program ini pertama sekali ianya dibiayai sepenuhnya oleh pihak anak syarikat TNB. Kita tak payah keluarkan modal. Yang kedua, tak payah keluarkan dari segi pelaburan untuk memasang, kita tak payah bayar apa-apa pun. Tapi kita akan dapat penjimatan dari segi bekalan elektrik. Sebab satu, dia punya rate untuk bayaran bil elektrik lebih murah daripada apa yang kebiasaannya dikenakan oleh TNB dalam bekalan elektrik mereka. Yang kedua, dengan melakukan ini, ianya bukan saja menjimatkan, tapi sudah pasti bila bekalan elektrik yang bersih, alam sekitar kita terjaminlah. Dari segi kita dapat mengurangkan exposure of carbon dioxide kepada negara kita. Baik. Itu antara sasarannya. Maknanya satu jimbat, kita boleh jimbat, dan satu lagi menjaga alam sekitar kita, Datuk Seri. Jadi melihat bagaimana jaminan teknologi hijau ini dapat segala sasaran ini dicapai. Adakah ini akan hanya membabitkan Kementerian Kerjaya Raya saja ke, bangunan-bangunan JKR saja ke, ataupun bagaimana? Mungkin Datuk Seri boleh terangkan berkenaan dengan projek perintis ini. Projek perintis yang kita laksanakan dengan G-Spark ini, anak syarikat TNB, melibatkan 12 bangunan. Iaitu bangunan Kementerian Kerjaya Raya sendiri, keduanya Ibu Pejabat JKR Malaysia, dan 10 bangunan JKR elektrik di peringkat negeri. Dan dalam 10 bangunan ini bila kita pasang, kita dapat jangkakan kita akan dapat penjimatan dalam tempoh perjanjian, iaitu 21 tahun itu lebih kurang 9 juta lebih. Dan
peringkat awal saja, bulan pertama saja kita dah dapat penjimatan lebih kurang RM200,000. Jadi itu saja dah merupakan impak daripada apa yang kita nak laksanakan. Kedua, bila program ini ianya akan berjalan, dan kita J-Spark ini yang akan bukan saja memasang, menanggung kos, tapi mereka juga akan menyelenggara, memastikan solar ini nanti beroperasi secara baik dan dapat menghasilkan apa yang kita hasratkan, iaitu matlamat kita untuk penjimatan itu tadi dan juga kelestarian alam sekitar itu. Sebab ianya akan ada komponen-komponen dari segi digital yang akan memantau keberkesanan sistem yang dipasang. Kalau keseluruhannya dapat kita laksanakan, keberkesanannya dapat terbukti, maka apa yang kita hasratkan ialah untuk memasang pada seluruh bangunan JKR. Sebab JKR ada di seluruh semenanjung ini, JKR Malaysia. Dan untuk itu, kalau kita dapat pasangkan keseluruhan, penjimatan kepada kerajaan, kalau semua dipasang, ialah hampir RM70 juta keseluruhan dalam tempoh perjanjian, iaitu 21 tahun. Jadi ini yang kita lihat hasilannya kepada kerajaan dengan penjimatan bil elektrik ini, dan sudah pasti kita akan mengkaji sama ada masa depannya kalau ianya baik, mungkin kita nak perkenalkan dasar ini untuk dibawa kepada kerajaan, dan akhirnya mungkin salah satu dasar untuk semua bangunan-bangunan baru kerajaan akan menerapkan SEP ini. Baik, bila Datuk Seri kata ini merupakan projek perintis, kan, maknanya kita perlu tengok dulu bagaimana kesanan dan sebagainya. Tempoh berapa lama tu Datuk Seri untuk kita melihat hasil keberkesanan kepada projek perintis ini? Bila kita pada hari pelancaran itu sendiri memang ada persoalan ini ditimbulkan oleh pemberita sekalipun. Sebab itu bila kita berbincang dengan J-Spark, untuk tempoh pelaksanaan, untuk installation, pemasangan dan pengujian dan sebagainya, sistem ini akan mengambil masa 6 bulan. Kemudian another 6 months ialah untuk dia memantau keberkesanan program. Maknanya lebih kurang setahun untuk pilot project ini dapat membuktikan keberkesanan keseluruhan sistem ini. Apa yang dijaminkan ataupun apa yang diperkatakan adakah tercapai ataupun tidak, dari segi penjimatan, dari segi keberkesanan bekalan, dari segi pelepasan gas CO2 di alam sebab kalau ikut apa yang dikatakan, kalau kita menggunakan sistem ini kita dapat mengurangkan pelepasan hampir 816 tan CO2 ke alam sekitar. Jadi ini sudah pasti komitmen, sebahagian daripada komitmen kerajaan kita pada dunia sekalipun, dan matlamat kita untuk mencapai sehingga 20% lah keseluruhan bekalan ini melalui tenaga boleh diperbarui. Dan yang diberikan pada kerajaan ialah lebih kurang 10% yang kita nak capai. Kalau kita dapat sumbang lah, kalau untuk bangunan JKR saja, daripada apa yang net electric metering ni, solar metering yang kita nak dibekalkan oleh KETSA melalui TNB ini, kita harap dapat menyumbang lah melalui bekalan bangunan solar di bangunan-bangunan kerajaan ini. Dan kalau kita tahu, kalau projek perintis ni Datuk Seri, pastinya ada cabaran tertentu, kan, kita perlu uruskan dan sebagainya. Mungkin untuk projek ini, apa antara cabarannya Datuk Seri? Cabaran sudah pasti, ini perkara yang baru, dan ialah untuk kita memastikan bukan saja dari segi teknologinya, tapi sistem baru ni kita banyaklah perkara-perkara baru yang perlu dipelajari. Tapi sebabkan kita mempunyai kepakaran melalui KETSA, melalui JKR dan sebagainya, insya-Allah benda ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab JKR bukan barang baru untuk JKR. Sebab JKR sudah pun terlibat dengan bekalan solar di sekolah-sekolah, khususnya sekolah di luar bandar dan sebagainya. Dengan sistem yang mereka pasang ini, maka insya-Allah kita dapat menjayakan apa saja yang kita hasratkan ini. Jadi apa usaha dan juga tindakan sebenarnya yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Kerja Raya untuk memastikan bahawa projek perintis ini akan berjaya dan akan diteruskan dengan perancangan seterusnya, kan, untuk kita, ini antara usaha platform barulah untuk memastikan kelestarian alam sekitar ini terjaga. Itu yang saya katakan awal tadi. Pertama sekali melihat kepada keberkesanan. Kedua, kalau ini berkesan, untuk kita panjangkan pada keseluruhan bangunan JKR. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menerapkan sistem ini nanti dalam semua projek baru, khususnya bangunan-bangunan kerajaan.
Dan kalau ini dapat dijadikan dasar pada dari segi pelaksanaan, bagaimana kita pula nak melibatkan, menggalakkan pihak-pihak swasta terlibat dalam program ini, dan akhirnya matlamat di bawah dasar teknologi hijau dan bekalan elektrik secara tenaga boleh diperbaharui ini akan dapat kita laksanakan, dan ini akan memberi komitmen kita bukan sahaja untuk negara kita tapi kepada dunia. Ya. Dan Datuk Seri sendiri sebagai Menteri Kanan Kerjaya, kan apa lagi usaha yang Datuk Seri nampak yang seharusnya boleh dilaksanakan untuk menyokong kelestarian alam sekitar ini? Kita di peringkat JKR, kita telah bekerjasama dengan SIRIM. Contohnya untuk memperkenalkan standard PH JKR, iaitu rating untuk bangunan yang boleh katakan mematuhi standard lah, hijau itu. Di mana ada beberapa kategori standard yang kita perkenalkan. Dan alhamdulillah sambutan begitu baik sekali. Banyak bangunan sekarang ni yang telah pun memohon untuk ditarafkan sebagai bangunan memenuhi standard hijau ini, PH JKR inilah. Jadi kalau ini dapat laksanakan, selain daripada pelaksanaan installation, kita juga ada standard pematuhan. Bagaimana kita nak mengukur bangunan itu dari segi pelaksanaannya, dari segi perancangannya, sehinggalah bangunan itu siap dan maintenance-nya adalah mematuhi keseluruhan standard yang boleh dikatakan ke tahap international standard lah, dengan kerjasama JKR dengan SIRIM ini. Ya. Baik, Datuk Seri. Mungkin bagaimana kita nak memastikan bahawa kepekaan dan kesedaran, kan, kadang-kadang teknologi hijau ni kadang di Malaysia ni mungkin tak berapa lagi, kan. Jadi mungkin ada juga usaha-usaha untuk kita menyokong ke arah itu. Sebab pastinya harapan Datuk Seri nanti apa yang dilaksanakan ini pastinya akan memberi satu lagi lah wajah baru, kan, tentang teknologi hijau yang akan diserapkan oleh Kementerian Kerjaya ini sendiri. Kita sendiri sebagai Kementerian Peneraju, dari segi pelaksanaan bangunan-bangunan kerajaan, kita kena memulakan. Dan bila kita dah memulakan, diharapkan yang lain akan ikutlah. Misalnya kata bangunan Kementerian Kerjaya yang kedua ni adalah bertaraf platinum rating. Maknanya itu salah satu inisiatif kita. Kedua, dengan kita sendiri terlibat bersama dengan KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, untuk kita perkenalkan SAB ini bersama dengan Kementerian KETSA ini, supaya kita sendiri akan melaksanakan program ini, dan InsyaAllah saya kira kementerian-kementerian dan agensi lain akan turut serta dalam program ini. Ya. Jadi bukan calang-calang sebenarnya Aras ni kalau tunjuk perintis ni Datuk Seri. Yeah. Dan mungkin harapan Datuk Seri sendirilah, ya, apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk usaha sebegini. Seperti mana diumumkan oleh PM semalam, kita kerajaan komit untuk memastikan kelestarian alam sekitar kita. Sebab bukan saja kita hidup untuk hari ini, tapi kita kena sediakan untuk masa depan, generasi masa depan kita. Jadi alam sekitar menjadi salah satu fokus kita. Dan sebab itu semua kementerian mesti terlibat bersama dalam program seperti ini untuk memastikan dalam perancangan kita, kita mesti masukkan the Sustainable Development Goal itu dalam segala perancangan, dan juga apa saja aktiviti kita nak laksanakan. Bukan saja nak buat bangunan, malahan jalan sekalipun sekarang ini kita ke arah itu. Melihat bahawa kelestarian alam sekitar ini akan terjaga. Ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Sama-sama dengan pencerahan ini. Kita doakan yang terbaik untuk projek perintis ini, insya-Allah. Insya-Allah. Moga-moga apa yang disasarkan akan tercapai, Datuk Seri. Insya-Allah. Baik, terima kasih. Kita telah bersama dengan Menteri Kanan Kerjaya, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fazlillah Yusof. Menteri Kanan Kerjaya ini yang sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada ini antara usaha dilakukan oleh Kementerian Kerjaya untuk menyokong lagi melestarikan alam sekitar kita. Macam tadi Datuk Seri kata, kita bukan hidup untuk hari ini saja, tetapi untuk generasi kita nantinya akan datang. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti rakan-rakan saya, kita ada Sofia nanti akan bersama untuk menemu bual bersama dengan pemenang anugerah juara lagu ke-35. Semuanya selepas ini di MSI.
Masih bersama kami di Malaysia hari ini dan saya pasti kehangatan AJL masih dirasai. Jadi hari ini di MHI kita bawakan kepada anda juara AJL ke-35 menerusi panggilan video. Kita bersama dengan Kakak Azraf, Lokabi dan juga Noki. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Oh, hai. Alah, siap bawa anak dia kat situ. Apa khabar semua? Baik. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa. Jadi bagaimana perasaan ni selepas dinobatkan juara? Dah boleh tidur ke? Masih macam tak percaya lagi ke macam mana setakat ni? Tak tidur betul lagi ni. Tak tidur betul. Percaya tu dah mula percaya je. Belum lagi. Wow. Masih jam lagi. Excited. Noki senyap je? Noki macam jam lah. Dia macam jam? Okey. Okey, tak apa. Kita tanyakan dululah. Mungkin perkara pertama lah yang terlintas dalam minda apabila diangkat sebagai, diumumkan sebagai juara AJL ke-35. Rasa macam pernah menyangka ke ataupun macam pada ketika itu tak sangka boleh disebutkan sebagai juara? Maybe Noki patut jawab ni. Noki, dah bersedia? Ya. Boleh soalan sekali lagi? Okey, perasaannya apabila dinobatkan sebagai juara pada ketika itu, apakah yang terlintas di fikiran? Yang terlintas sebenarnya masa keadaan tu Noki rasa macam betul ke ni benda ni betul ke tidak Sebab sampai Noki terduduk dekat statue macam kejap betul ke ni betul ke? Terus kakak terus tarik Noki, bangun. Noki tu benda tu tidak expect lah, secara jujur. Tapi memang kita nampaklah malam tu kan anda bertiga memberikan all out everything, setiap suara daripada anda dengan ekspresinya, dengan chemistry yang cukup kuat yang kita rasakan di pentas itu. Dan inilah kali pertama anda bertiga melangkah ke pentas final AJL dan terus mengungguli tempat juara. Jadi bagaimana lepas ini, rasa macam ada banyak kolaborasi lagi ke? Ada terfikir nak buat projek seterusnya ke? Bagaimana untuk anda semua? Mungkin kita mulakan kakak dulu. Okay, kita belum pernah bercakap tentang macam what's plan selepas ni. Ya. Tapi kalau ada rezeki, kalau dapat lagu yang memang sesuai untuk kami bertiga, why not kan? InsyaAllah kita boleh lagi lah bekerjasama dalam satu lagu. Baik. Loka B macam mana? Kalau Loka, I think sekarang ni main focus is untuk Loka, Noki dengan kakak release single dahulu. Sebab it's a good time lah to release our single song, sebab insyaAllah lah AJL ni akan buka pintu rezeki yang lebih, so itulah, tak sabar sebenarnya. Kakak pun nak release, kita orang tiga-tiga dah standby dah lagu yang nak release, so insyaAllah lah soon. Wah, kita semua pun nantilah sebenarnya kan. Jadi bagaimana malam rehearsal tu sehingga ke malam kemuncakan, ada tak apa-apa peristiwa yang berlaku yang tak boleh dilupakan, yang rasa macam sampai hari ni macam teringat juga malam tu? Peristiwa. Yelah, masa rehearsal semua okey Semua okey, Alhamdulillah. Jadi anda bertiga bagaimana? Cakap Noki. Apa Loka? Macam masa rehearsal tu sebenarnya kita orang tak, memang the concept was just untuk main dengan LED lah time tu. Jadi time kita orang tak ada rehearse apa-apa, macam nak cakap formation ke apa ke. Jadi time rehearsal tu sebenarnya barulah kita dapat tengok and tambah-tambah idea. Kakak punya husband Adam pun siap tolong, okey kita nak buat macam ni. So balik tu kita orang practice sebanyak mungkin dalam bilik hotel. Ya, betul. Tapi yelah, menuju ke malam kemuncak tu kan, ada tak berguru dengan artis-artis mana untuk persiapan bukan saja untuk persembahan tapi persiapan untuk mental dan segalanya. Ya, malam yang cukup besar kan, ada berjumpa dengan sesiapa untuk mendapatkan sedikit input daripada artis lain? Banyak sebenarnya, sebab sebelum kita sampai ke hari AJL tu, kita adalah few macam kerja-kerja lain yang berjumpa dengan artis-artis yang kakak rasa
banyak experience lah di atas pentas seperti AJL kan, pentas yang besar. So kita adalah jumpa dan minta nasihat, minta kata-kata semangat. So antara daripada mereka macam Hazama, Mini Fly, yang memang banyak bagi input, bagi especially Semangat. macam Mini Fly tu bagi dekat lokal lah, dia bagi semangat kata yang memang bagi dia untuk di atas stage, untuk bagi diri lokal di atas pentas ni. Dan saya Noki tambah sikit sama belum bermulanya AJL tu. Kita orang adalah ambil kelas vokal yang disediakan oleh Warner Music. Dan thank you to Cikgu Afif dan juga Cikgu Azrin sebab orang yang memberikan semangat dan menaikkan confident level kita orang. Sedangkan kita orang dalam keadaan yang sangat cemas, takut. Tapi malam tu kan memang tak nampak cemas ke, tak nampak takut ke, nervous ke? Anda bertiga memang orang kata terbaik lah malam itu. Syabas kita ucapkan congratulations, tahniah. Dan so tentunya kita nak tanya sedikit lah perbezaannya, kerana kita melihat anda semua memberikan persembahan yang termantap walaupun tiada penonton di hadapan anda. Bagaimana pengalaman itu bagi anda setiap seorang? Kakak? Pengalaman yang bagi kakak baru untuk kakak, sebab sebelum ni ialah kita dapat dengar sorakan daripada penonton, kita dapat energi. Tapi kali ni memang berbeza. Rasa dia macam kita tengah buat recording show, tapi semangat lokal dengan Noki tu yang kita bergabung, energi tu yang kakak rasa itu bukan halangan lah untuk kita bagi yang terbaik pada malam itu. Memang bukan halangan. So tentunya kita dah semua menonton sendiri sampai meremang, sampai ke rumah lah. Kita rasa energi anda bertiga. Tahniah, congratulations sekali lagi. Anda bertiga juara AJL ke-35. Terima kasih meluangkan masa. Thank you. Thank you so much. Itulah dia. Kita baru saja bertanya khabar bersama dengan Kakak Azraf, Lokabi dan juga Noki. Semoga banyak lagi ialah collaboration ataupun hasil karya yang seterusnya yang boleh kita raikan selepas ini. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan musim harum manis kini kembali. Segalanya di MHI. Dengan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Okey, kemudian Malaysia hari ini masih lagi belum move on dengan lagu Gila. Dia kalau dulu dia bisa macam ni. Tak tahu kenapa. Jadi kalau kita bertiga ni, awak jadi kakak ke? Awak kakak. Sofia jadi Lokabi. Oh, Noki ha. Okey. Okey. Kita nak bercakap berkenaan dengan ini. Siapa peminat-peminat musim harum manis ni kan? Rasanya barulah tahun ni kita dapat masa
tahun lepas ada juga saya dapat beberapa biji. Oh, dapat jugalah. Kawan-kawan yang sempat beli. Dia kena pesan sebab tu saya dapat lah. Dah ada tarikh dah tulis kat situ. Kena makan berapa bulan kan. Kena Jadi perap kali dulu ini sebenarnya. kita nak bersama dengan Zura Saleh dan juga suami Abdul Aziz Omar. Zura Saleh ni dia kata dikenal sebagai Mak Tok. Mak Tok Suami panggil Cak. Cak. Tahu tak? Cak ni macam macam adik ni ya. Abang besar. Cak kan? Cak lah. Cak. Okey. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Apa khabar Ali? Khabar baik. Baik. Baik, alhamdulillah. Kata dengar ni apa dekat ladang ke? Ya, kami kat ladang berseri. Di Berseri. Itulah tak nampak. Dengar suara je. Sebab jauh lah rasa. Tak apa. Yang penting kita dapat dengar suara tu dah kira bagus dah tu. Okey, ni difahamkan musim Harum Manis dah kembali dan berdepan dengan cabaran pandemik ni juga dari segi pemesanan dan penghantaran semua kan. Kalau boleh dapat kongsi sikit ni Puan Zura dan juga Cik Aziz. Okey, tentang penjagaan ke buah harum manis ni. Okey, kita buah harum manis ni macam ni. Ini ladang ni bukan kepunyaan kami lah. Okey. Okey, kami cuma memajak ladang ni dah 2 tahun sudah. Dan ada beberapa ladang lagi kah selain daripada ada di sini? Kami ada dalam 5 ladang kami pajak. Okey. So, proses kami adalah selepas dipetik, baru kami mula buat proses daripada pihak saya lah, pembekal dah bagi semua buah ni, baru kami akan buat proses. Oh, okey. Untuk tahun ni pesanan banyak tak? Untuk tahun ni, okey, saya daripada bulan 2 hari tu, bulan lepas, saya dah ada 100 kg. 100 kg, okey. Yang order lah. Ini adalah daripada regular customer. Okey. Selama 7 tahun. Kami mula berkecimpung dalam pemasaran buah harum manisnya. Regular customer selama 7 tahun. Ya, betul. Okey. Maknanya mereka ni pre-order lah ni. Yang ni yang pre-order, betul. Ui, matuk terliur kami. Terliok kami ni. Aduh. Fariha dan Eli jangan risau. Nanti Mak Tok dengan Cak akan hantar ke TV3 bagi peluang pihak TV3 makan buah daripada Cak dan Mak Tok. Alhamdulillah. Ni Mak Tok dengan Cak nak tanya ni tentang sekarang sebab bila orang ya? Ya. Bila orang order ataupun buat pesanan, buat tempahan ni kan, kemudian sebelum ni kan sebab PKP ni tak boleh merentas negeri dan sebagainya, penghantaran menggunakan kurier kan, kurier servis kan. Jadi berlambat-lambat di pusat kurier tu, kemudian tak sempat nak sampai, jadi busuk dan sebagainya. Bagaimana kalian mengendalikan situasi ni? Okey, perkara ni berlaku mula pada tahun lepas. Tahun lepas saya menghadapi memang banyak masalah. Mak Tok menghadapi banyak masalah kerosakan buah. Bukan disebabkan daripada pihak kami. Tapi benda ni berpihak pada pihak penghantaran. Baik. Pasal apa dalam PKP kita kena faham. Mak Tok pun faham. Pasal apa buah sampai dah seminggu. Jadi terlalu lama. Terlalu lama. Jadi buah akan macam busuk lah kat dalam. So pihak customer pula macam telefon nak beritahu macam mana kan. Jadi pihak kami tak nak jadi kami tak nak terima risiko apa, kami cuma cakap kami akan ganti balik. Okey. So kami tahu berapa biji yang depa rosakkan buah rosak. Jadi dia akan hantar ke kami. Kami akan post balik ke customer lah. Baik. Jadi, ada perbezaan harga ke sebab kan sekarang ni kan payah nak dapat kan, tak boleh nak hantar tahun ni macam perbezaan harga. Tahun ni buah nampak agak berkurangan. Tapi beza harga kami akan naikkan sikit sajalah dalam RM2. Sebab apa? Harga kotak pun mahal, sampul pembalut pun naik. Jadi courier servis kami pun naik. Jadi kami naik sikit sajalah, taklah tinggi. Tak membebankan kepada customer. Jadi customer pun agree lah.
Dan rasanya regular customer tu tak ada masalah pun kan. Tak ada. Buat masa ni semua boleh terima lah apa yang Mak Tok beritahu lah. Okey. Mak Tok, paling jauh tempahan dari mana? Paling jauh tempahan. Kami seluruh Malaysia. Johor ada, Terengganu pun ada. Tapi cuma Sabah Sarawak saja yang tak ada. Coming soon lah insyaAllah. Tapi kan Sabah Sarawak tak ada. Dan tahun lepas untuk pengetahuan Eli lah dengan Fareha, kami ada buat pengantaran masuk ke Istana Johor. Alhamdulillah. Tapi yang makan siapa saya pun tak tahulah, tapi masuk ke Istana Johor. Ada dalam 30 kg. Okey, banyak tu. Alhamdulillah rezeki melimpah ruah. Moga-moga rezeki tahun ni pula ya. InsyaAllah. Terima kasih Mak Tok. Doakan kami semua kat sini. InsyaAllah. Selamatlah semuanya. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak Tok dan Cak. Zura Saleh dan Abdul Aziz Omar, yang panggil Mak Tok atau Mak Cak. Tok, Cak tu suamilah, Mak Tok tu Zura Saleh tu. Jadi ada sikitlah sebabkan kita tahu berdepan dengan keadaan sekarang ni kan, pastinya adalah juga penambahan kos itu sendiri. Ya, betul. Dan difahamkan Kerajaan Perlis mengenal pasti 24 lokasi di negeri Perlis, di negeri berkenaan yang dijadikan sebagai pick up point untuk orang manis ni. Jadi sistematik sikitlah ini kepada pengusaha-pengusaha supaya taklah menghantar kepada pihak penghantar, kemudian disebabkan banyak lagi proses penghantaran lain yang diperlukan. Jadi dilonggokkan di situ, kemudian buah-buahan jadi rosak kan. Ini inisiatif Kerajaan Negeri Perlis yang dialu-alukan. Baik. Kita nak bersama dengan Sofia. Kita tak tahulah juga kalau kita makan buah-buahan tempatan ni apa khasiatnya. Sebab bila sebut vitamin C je, buah-buahan aja, gambar-gambar mesti buah-buahan macam luar-luar punya kan. Luar-luar. Okey, kita bersama dengan Sofia. Silakan. Yelah kan, luar-luar strawberry semua kan. Tapi yelah, kita nak tahu sebenarnya apakah khasiat buah-buahan tempatan. Kita tahu antara yang paling berkhasiat ni termasuklah macam harum manis, mangga, ciku. Jadi kita nak perincikan apakah sebenarnya khasiat yang diberikan kepada kita. Kita bersama dengan Syaza Liana, seorang pakar nutrisi dari Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Cik Syaza. Assalamualaikum Cik Syaza. Salam dengar ke? Okey, dah on dah mic-nya. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Sofia? Sihat juga, terima kasih. Okey, Syaza, kita nak kongsikan sikitlah sebagai seorang pakar nutrisi kan. Ada mungkin setengah golongan ni dia nak makan buah-buahan import saja. Tapi kita nak tahulah apakah sebenarnya antara khasiat buah-buahan tempatan kita yang sebenarnya kita mungkin terlepas pandang. Cik Syaza. Okey, sebenarnya tak kisahlah apa buah import ataupun buah tempatan, setiap buah mengandungi nutrisi yang tersendiri. Yang kita panggil mereka mengandungi vitamin, minerals dan juga phytonutrien. Phytonutrien ni sebenarnya dia bergantung kepada warna buah-buahan kita. Contoh tadi kan harum manis kan, buah-buahan yang warna kuning warna kuning kebiasaan warna oren ni dia sangat tinggi dengan vitamin C dan juga vitamin A. Kita boleh panggil juga beta carotene. Okay, bila vitamin C ni selalu kita ingat lagi-lagi musim lah wabak ni kan. Musim wabak COVID-19 ni masing-masing semua nak ambil vitamin suplemen vitamin C. Sebenarnya kita hanya perlukan lebih kurang dalam 70 mg hingga 100 mg sahaja vitamin C. Yang kita boleh dapat amount tu kita boleh dapat daripada sebiji buah oren, separuh buah mangga. Jadi tak perlu pun banyak-banyak. Kita makan buah-buahan tempatan kita pun dah dapat memenuhi keperluan vitamin C kita. Semudah kita menjadikan rutin lah untuk mengambil satu serving buah kan. Tapi kita nak tahu jugalah, ada tak setengah buah tempatan kita yang mempunyai khasiat antioksidan yang tinggi. Mungkin bagi mereka yang nak mengurangkan keradangan dalam badan ke kan, mungkin nak meningkatkan kesihatan daripada seorang yang sakit itu, adakah setengah buah-buahan ni perlu diambil dengan lebih ke macam mana? Okey, sebab itulah kita tekankan untuk pelbagaikan pengambilan buah-buahan sebab setiap warna mempunyai dia punya phytonutrisi ataupun antioksidan yang tersendiri. Macam saya cakap sebelum ni ialah vitamin C kan warna kuning. Kalau warna merah macam tembikai selalunya tinggi dengan lycopene. Bagus untuk jantung, bagus untuk mata.
Contohnya kalau macam warna purple, warna biru, dia tinggi dengan anthocyanin. Jadi setiap buah ni dia punya phytonutrisi tersendiri. Jadi lagi baik kita pelbagaikanlah warna tu. Kalau tengah hari dah ambil warna kuning, petang siang kita ambil lah pula warna merah ke kan, warna hijau ke, kita pelbagaikan supaya kita dapat lagi banyak macam-macam jenis phytonutrisi dan juga vitamins. Kalau durian macam mana pula, Cik Syaza? Pak ada yang katanya macam makan ni tak berapa sihat sangat durian ni, tapi sebenarnya ada tak zat dia khasiat tersendiri? Ya, semestinya durian pun sama juga, pun mempunyai dia punya lemak yang baik, dia mempunyai dia vitamin A, ya. Jadi tapi semuanya berbalik kepada portion kita ambil. Berapa banyak portion yang kita ambil. Kalau untuk durian kita sarankan lebih kurang dalam 2 ulas hingga 3 ulas sahaja setiap kali makan. Tapi sayangnya kita selalunya terbabas sampai 2-3 biji kan. Bila dah bermula tu macam mana lah kita nak kira ulas kan. Tapi untuk kanak-kanak pula ada dia punya portion dia tersendiri tak? Sebenarnya sama sahaja. Kita suggestkan 1 hari 2 sajian hidangan sekurang-kurangnya. Okey, nasihat Cik Syaza kepada kesemua peminat-peminat buah-buahan tempatan, apa yang boleh disampaikan? Makanlah buah tempatan kita sebab buah tempatan kita juga mempunyai khasiat tersendiri, tak semestinya buah import sahaja. Dan paling penting ialah pelbagaikan pengambilan. Cukupkan 2 sajian hidangan setiap hari. Jangan lebih-lebih jugalah sebab buah-buahan ni pun mengandungi kandungan fruktosa ataupun gula buah. Baik. Everything in moderation lah kiranya. Semua perlu dimakan dalam keadaan sederhana. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Syaza Liana memberikan sedikit input dan perkongsian apakah khasiat mengambil buah-buahan tempatan. Seorang pakar nutrisi daripada Nilai Negeri Sembilan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Baik, itu sedikit yang boleh kita bawakan lah. Dalam kita menjaga kesihatan kita ni bersenam ke menjaga pemakanan. Jangan lupa untuk makan buah-buahan juga sebagai antara salah satu rutin harian anda. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Ezwan Arif bertanya khabar selepas bergerak solo. Segalanya di MHI. Assalamualaikum. Istimewa buat semua penonton-penonton Indonesia pada pagi ini. Single pertama daripada saya, Misteri. Makin ku kejar, makin menjauh ku terasa. Makin ku cari tak terjumpa. Makin ku cuba, makin bayangmu ditenggelam. Seumur hidupku ini tak pernah ku jumpa lagi seolah pari-pari pesona bermisteri. Terus hatiku dipanggil, biarpun tubuh menggigil menyaut suaramu membelai naluriku. Tapi aku tak mengerti, hatiku masih tak pernah kau peduli. Makin ku kejar, makin menjauh ku terasa. Makin ku cari tak terjumpa. Makin ku cuba, makin bayangmu ditenggelam senja. Kau makin membuatku terjaga. Makin degupanku berlumba. Makin ku cuba, makin bayangmu ditenggelam senja. Bayangmu ditenggelam sebelum ku kenal. Bergerak solo bergerak solo dan itu misteri yang kita nak rungkaikan dengan muzik video yang disulam dengan persembahan di rumah barangkali tu. Di rumah mahal pokok pisang. Macam memory daun pisang. Saya nampak pokok pisang dulu. Itu kreativiti Ezwan Arif. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat Izwan ke? Sihat, alhamdulillah. Korang semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Tu nak tanya pokok pisang beli kat mana tu? Ni pokok pisang duit show. Okey. Izwan, Ya, saya. kita tahu Izwan kan memang kita kenali sebagai vokalis kumpulan Neon Band kan?
Ya, Okey, saya. yang ini apa cerita ni? Misteri yang Ali Iskandar kata misteri sangat ni. Ya, dia asal band vokalis band ni bergerak solo je, orang akan buat spekulasi ini bergaduh ke? Sebenarnya bergaduh tu memang tak bergaduh. Okey, alhamdulillah. Nak kata keluar daripada Neon pun tak keluar pun sebab ini merupakan projek solo saya. Kiranya macam satu lagi saya punya avenue bidang seni saya lah. Band bersama band memang ada career bersama band, tapi career solo saya pun ini yang saya nak buat lah untuk career solo saya. Baik. Projek solo. Ni projek solo. Baru faham. Macam Amy Search lah, dia ada Amy solo punya album juga kan. Ya, baik. Ezwan memang inginkan untuk merasai bagaimana menjadi seorang solo artis lah selama ni. Itu yang sebenarnya pada awal saya nak masuk dalam bidang seni ni memang mula-mulanya plannya nak pergi solo, tapi mungkin rezeki lebih awal untuk bergerak dengan band. So saya bergerak dengan band dulu, dan jadi bila ada peluang untuk bergerak secara solo ni, kita rebut peluang tu sebab kita masa pun kita pun tak berapa muda, so macam kita rebut je peluang yang ada. Okey. Peluang ni datang dengan diberi oleh pengurusan ke, ataupun Izwan sentiasa beritahu bos, bila saya boleh bergerak solo ni bos, bila saya boleh buat projek solo? Bila gitu? Sebenarnya peluang tu datang daripada pihak pengurusan Naja Music. Bila pihak pengurusan Naja Music memberi saya peluang untuk bergerak secara solo, saya pun berbincang bersama dengan pihak pengurusan band dan juga dengan band sendiri, dan mereka pun tak ada masalah dengan benda tu. Jadinya semua urusan menjadi lebih senang lah. Ya, okey. Okey, lagu untuk single secara solo ni Misteri ya. Ini mungkin karya daripada siapa? Ini lagu dan juga liriknya hasil ciptaan Shazi, Ikhwan Fatana dan juga Omar King. Ini memang kalau Izwan kata kalau dari solo memang nak lagu yang genre sebegini lah. Sebenarnya lagu ni diberi kepada saya, mula-mula mereka nak bagi saya berat secara solo, diorang terus bagi lagu ni. Sekat lagu ni memang sesuai untuk Izwan. So macam bila dengar tu terus dapat tangkap. Jadinya memang nak kata pilihan genre tu saya memang open dengan genre apa pun. Tapi mungkin lagu ni bila dapat tu terus senang tangkap dengan diri. So masuk serap lah terus. Serap masuk. Versatile lah. Ya. Misteri ni sebenarnya kisah dia tentang apa? Misteri dia kisah dia sebenarnya cerita panjang dia. Dia macam seorang lelaki yang jatuh cinta dekat seorang perempuan, tapi perempuan tu tak layan dia. Kesiannya. Kira perempuan tu macam misteri, kenapa kau tak layan aku macam tu lah. Tapi dia tak tunjukkan dia friend zone ke apa ke, dia cuma tertanya-tanya lah ya. Tertanya-tanya macam tak bagi signal, tak bagi ya atau tidak, macam tu lah. Kesiannya. Sebab tu nama dia misteri. Okey, baik. Okey, saya tertarik dengan konsep video muzik ni kan. Ada elemen-elemen VHS sikit kan. Zaman saya membesar. Jadi awak ni antara generasi muda ni. Konsep ni siapa yang punya idea ni? Konsep ni memang sepenuhnya daripada pihak pengurusan saya, Naja Music, dan juga production untuk video muzik ni sendiri itu 360 Production. Jadi bila mereka datang dengan konsep tu, kita terus macam okeylah, kita terus sebab masa tu dalam sebelum PKP kedua dibuat penggambaran ni, jadinya penggambaran tu terpaksa dilakukan dengan cepat, jadinya tapi hasil dia alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Cantik. Izwan macam ni pula, macam nampak macam artis K-pop sikit. Begitu. Masa awal-awal tu konsep dia memang nak buat K-pop lah, tapi masa tu rambut tak berapa nak panjang, jadinya buat je lah apa yang boleh. Tapi masih nampak tu. Nampak ada elemen tu adalah. Okey, yang bagi yang dah mengikuti Izwan sejak Neon Band kan sampai sekarang ni, apa yang perasaan mereka melihat Izwan dah go solo sekarang ni? Ada yang membantah ke macam mana? Ke semua menyokong? Sebenarnya ramai yang bertanya kenapa mengambil keputusan untuk bergerak secara solo, sebab mungkin mereka ingat saya memang keluar daripada Neon, tapi bila kita explain kat dia macam sebenarnya Neon masih ada, sebab mungkin
peminat neon tu genre dia adalah berbeza, genre rock, slow rock kan. Dan bila bergerak secara solo mungkin transition nak bertukar tu mungkin orang cakap kenapa lain kan. Jadinya lepas dah explain sebenarnya tak keluar, diorang menyokong lah dan alhamdulillah daripada pihak band member saya sendiri pun mereka banyak membantu dan juga banyak menyokong karier solo inilah. Alhamdulillah. Okey, soalan terakhir Izwan, bila kita bercakap tentang projek solo ni dan buat masa ni lagu diberikan oleh pihak lain. Sekiranya projek solo ni diteruskan dan Izwan boleh menghasilkan lagu sendiri, genre apa yang sebenarnya betul-betul dari jiwa? Sebenarnya kita memang dalam perancangan untuk solo yang kedua, lagu solo yang kedua seterusnya. Dan mungkin dari segi jiwa saya sendiri mungkin pop, slow pop lah. Dan mungkin selepas ini lagu kedua mungkin genre lebih ke arah balada. Balada? Ya, betul. Kita harapkanlah itu nanti akan kita dapat saksikan. Dan juga kalau tahu ada cerita-cerita baru Neon Band ke kan, lagu-lagu baru nanti insyaAllah juga kita akan bersama dengan Izwan dan juga yang lain insyaAllah. Terima kasih Izwan. Terima kasih Izwan. Terima kasih. Selamat maju jaya. Nanti jumpa di office lah. Nanti kita jumpa lah kat mana-mana. Okey, jaga diri. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini satu lagi, maknanya 2 cabang memang besar. Cabaran. Tapi insyaAllah mengimbangi kan. InsyaAllah. Tapi ramai yang berjaya projek solo dan juga projek dengan band ni. Asalkan maknanya band tu usahakan untuk projek yang akan datang, sementara tu bergerak solo kan. Ataupun setengah orang ada projek band juga. Dia dalam satu band dia buat projek band. Bersertalah kat benda situ. ni perlu persefahaman juga. Kalau kita dari band, kita dari solo kena ada persefahaman juga daripada adik-adik pulang lain kan. Memberi sokongan kepada vokalis kalau nak bergerak solo ni insyaAllah. Baik, kita dah di penghujung rancangan. Esok kita akan bicarakan berkenaan dengan kita akan bersama dengan kartunis yang cukup tersohor. Mungkin generasi saya membesar dengan saya pun. Sekolah kalau asrama mesti ada benda tu. Sebut nama Ujang lah, kita tahulah kartunis. Dan perkongsian beliau antara lain menjurus kepada apa yang telah berlaku. Beliau telah mengalami kebangkrapan dan sebagainya dan bagaimana bangkit kembali. Dan baru-baru ini memberi nasihat secara terbuka di Facebook ni kalau tidak silap tentang bagaimana persiapan kalau berlakunya perkara seperti ini. Jadi sebab kita PKP tak ada kerja sebenarnya kan. Nasihat yang sangat baik. InsyaAllah beliau akan berkongsi lebih lanjut esok. Pencapaian orang lama melihat bagaimana melalui hari-hari yang tidak menentu yang selama sukar, ini. Betul. Dah setahun kita melalui PKP 18 Mac. Betul ada kan? Ngam. Okey, baik kita akan berehat. Rehat untuk hari ini. Kita rehat nak makan balik. Baik. Kita berakhir di sini. Kita jumpa lagi esok. Jaga diri. Selalu tengok Didik TV.